Kisah Rasul-Rasul 20. Setelah keadaan di Efesus tenteram semula, Paulus mengumpulkan pengikut Yesus di situ, lalu menggalakkan mereka. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal dan meneruskan perjalanan ke Makedonia. Dia mengunjungi daerah Makedonia dan dengan banyak ajaran Paulus menggalakkan pengikut Yesus di situ. Kemudian, dia pergi ke Akaya. Di situ, dia tinggal selama 3 bulan. Dia sedang bersiap-siap untuk pergi ke Syria apabila dia mendengar bahawa orang Yahudi berkomplot untuk membunuh dia. Oleh itu, Paulus mengambil keputusan untuk kembali melalui Makedonia. Sopater, anak Pirus yang berasal dari Berea, pergi bersama-sama dia. Begitu juga Aristarchus dan Secundus. Dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, Tychicus dan Trophimus dari daerah Asia, dan Timotius. Mereka pergi terlebih dahulu lalu menunggu kami di Troas. Setelah perayaan roti tidak beragi, kami berlayar meninggalkan Filipi. 5 hari kemudian, kami berjumpa dengan mereka di Troas. Di situ, kami tinggal selama seminggu. Pada petang Sabtu, kami berkumpul untuk makan bersama-sama saudara seiman. Kerana Paulus akan berangkat esoknya, dia mengajar orang di situ. Dia berkata-kata terus sehingga tengah malam. Banyak pelita dinyalakan di dalam bilik di tingkat atas, tempat kami berhimpun. Seorang pemuda bernama Eutychus duduk di jendela. Kerana Paulus tidak berhenti-henti berkata-kata, pemuda itu mengantuk, lalu tertidur di jendela itu dan akhirnya jatuh ke tanah dari tingkat ketiga. Apabila mereka mengangkatnya, dia sudah mati. Tetapi Paulus turun, lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu dan memeluk dia. Paulus berkata, "Janganlah khawatir, dia masih hidup." Kemudian, Paulus naik kembali, lalu membahagikan roti dan makan bersama. Setelah lama bercakap dengan mereka, sehingga matahari terbit, Paulus berangkat. Mereka membawa pemuda yang hidup itu pulang ke rumah dan mereka sangat terhibur. Kami pergi ke kapal lalu berlayar terlebih dahulu ke Assos. Di situ, kami akan menyambut Paulus naik ke kapal. Dia menyuruh kami berlayar terlebih dahulu kerana dia mahu ke Assos melalui jalan darat. Setelah Paulus tiba di Assos, kami membawa dia naik ke kapal lalu bertolak ke Mitilini. Dari sana, kami berlayar pula dan esoknya tiba di Pulau Kios. Lusanya, kami tiba di Samos dan sehari kemudian di Miletus. Paulus mengambil keputusan supaya tidak singgah di Efesus, agar tidak membuang masa di daerah Asia. Dia ingin cepat-cepat tiba di Yerusalem, jika boleh, sebelum hari Pentakosta. Dari Miletus, Paulus mengirim berita ke Efesus, meminta supaya pemimpin-pemimpin jemaah di situ datang menjumpai dia. Apabila mereka tiba, Paulus berkata kepada mereka, "Kamu mengetahui cara hidupku selama aku bersama-sama kamu. Sejak hari pertama aku tiba di daerah Asia. Dengan rendah hati dan dengan mencucurkan air mata, aku mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang aku alami kerana rancangan jahat orang Yahudi. Kamu tahu bahawa aku tidak pernah merahsiakan apa-apa yang berguna bagi kamu semasa aku berkhutbah dan mengajar di tempat-tempat awam dan di rumah-rumah. Baik kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi, aku memberikan amaran supaya mereka bertaubat daripada dosa, lalu datang kepada Allah serta percaya kepada Yesus Tuhan kita. Sekarang, untuk mentaati perintah Roh Allah, aku akan pergi ke Yerusalem tanpa mengetahui apa yang akan berlaku kepadaku di situ. Aku hanya tahu bahawa di setiap kota, Roh Allah telah memberitahu aku
bahawa aku akan mengalami penderitaan dan akan dipenjarakan. Tetapi aku tidak mengambil berat sama ada aku hidup atau mati. Aku hanya ingin menyelesaikan tugas yang aku terima daripada Tuhan Yesus. Aku diberikan tugas untuk mengkhabarkan berita baik tentang rahmat Allah. Aku sudah mengunjungi kamu semua dan memberitakan pemerintahan Allah. Sekarang aku tahu bahawa tidak seorang pun daripada kamu akan berjumpa dengan aku lagi. Oleh itu, dengan sungguh-sungguh aku berkata kepada kamu pada hari ini, jika sesiapa antara kamu binasa kelak, hal itu bukan tanggungjawabku. Aku tidak pernah melalaikan tugas untuk menjelaskan segala kehendak Allah kepada kamu. Hendaklah kamu menjaga diri serta menjaga jemaah yang sudah diserahkan kepada pemeliharaan kamu oleh Roh Allah. Jagalah jemaah Allah seperti gembala menjaga domba, kerana Allah sudah menjadikan jemaah miliknya sendiri melalui kematian anaknya. Aku tahu bahawa setelah aku pergi, serigala buas akan datang ke tengah-tengah kamu. Jemaah yang kamu jaga akan menjadi mangsa serigala. Bahkan akan tiba masanya apabila beberapa orang di kalangan kamu sendiri akan memberitakan berita yang tidak betul untuk menyesatkan pengikut Yesus sehingga mengikut mereka. Berwaspadalah. Ingatlah bahawa selama 3 tahun, siang malam, dengan mencucurkan air mata, aku telah mengajar setiap orang di kalangan kamu. Sekarang, aku menyerahkan kamu kepada pemeliharaan Allah. Perkhabaran tentang rahmat Allah juga akan memelihara kamu. Allah dapat menguatkan kamu dan mengurniai kamu berkat yang telah disediakannya untuk semua umatnya. Aku tidak pernah mengingini wang atau pakaian sesiapa pun. Kamu sendiri tahu bahawa dengan tangan sendiri aku bekerja untuk mencukupi keperluanku dan rakan-rakanku. Dalam segala perkara, aku sudah memberikan teladan kepada kamu bahawa dengan bekerja keras seperti ini, kita harus menolong orang yang lemah. Ingatlah akan kata-kata Tuhan Yesus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apabila Paulus selesai berkata-kata, dia berlutut dengan mereka semua lalu berdoa. Sambil menangis, mereka memeluk Paulus dan mengucapkan selamat tinggal. Mereka amat sedih kerana Paulus berkata bahawa mereka tidak akan berjumpa dengan dia lagi. Kemudian, mereka menghantar dia sampai ke kapal.